Siapakah yang lebih berhak dikutuk? Antara polis yang jahat berbanding ulama yang berpengaruh, ulama yang terpengaruh dengan kedudukan. Polis macam di Bangladesh ni, memanglah polis ni bertindak kejam ke atas orang awam, tapi kekejaman mereka tu disebabkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama-ulama jahat ni tadi. Boleh kau pukul orang macam ni? Boleh pukul. Quran sunnah kata boleh pukul ni. Jadi polis tadi pun pergi pukul sampai mati apa kan. Jadi antara polis dengan ulama jahat tadi, siapa lagi jahat? Tu ulama tadi tu. Siapakah yang baik dijadikan sahabat? Kalau kita berzikir, dia suka. Siapa yang kita nak ambil kawan-kawan jenis yang macam mana yang jadi kawan kita yang baik? Kalau kita berzikir, dia suka. Kalau kita lupa berzikir, dia tolong ingatkan kita. Kita contoh hari tu, Mayub kita kai sawit, dia tiap hari duduk berzikir. Sampai satu hari dia lupa berzikir. Kawan dia tanya, selalu tengok berzikir, hari ni tak zikir kan? Lupa. Dia tolong peringat. Yang tu bagus buat kawan. Sahabat manakah yang jahat? Dia tak rasa seronok pun kalau kita berzikir. Dia tengok kita duduk berzikir, dia berzikir pula dah. Bukan dia nak begini semangat, dia berzikir pula dah. Tu aku malah nak rapat dengan tu kawan-kawan dah juga kan. Sebab dia berzikir lah apa. Bila kita lupa, hari ni dia tak berzikir dia lagi ya. Selalu berzikir kan, 1000 sehari. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim hari Isnin. Hari ni tak berzikir. Ya, dia lupa dah tu. Yang tu kawan, tapi kawan yang jahat. Orang yang sepatutnya kita jadikan sahabat baik, apabila kita terpandang ataupun teringat saja kat dia, kita rasa nak buat baik. Yang ni bagus buat kawan. Bila kita nak buat jahat, kita ternampak dia terus tak jadi. Kita nampak dia, kita teringat Allah. Kita nampak dia, kita teringat agama. Kita teringat kat dia, kita teringat kepada majlis-majlis pengajian. Yang tu bagi buat kawan. Contohlah, kita duduk di kedai kopi, tiba-tiba nampak Pak Mat lalu. Pak Mat ni rajin sembahyang. Aku dah lama tak pergi sembahyang. Dia teringat nak buat baik. Nampak Pak Mat jalan tadi, dia teringat dia nak buat baik. Yang tu bagi buat kawan. Nampak Mat gitu dia. Ataupun dia duduk tepi jalan, nampak ada budak sekolah balik. Anak-anak darah balik dia bersikap kan. Dia seorang. Dah dua dah tak kacau. Paling kurang pun dia kata hai. Paling kurang. Tiba-tiba Pak Mat datang. Pak Mat datang. Pak Mat datang tak jadi. Sebab dia tahu Pak Mat ni jenis tak suka buat jahat. Dia nampak Pak Mat tu, Pak Mat duduk seberang jalan dia pun. Pak Mat seberang jalan ni, tak salah. Jadi budak-budak sekolah dulu pun dia buat tak tahu. Yang ni bagus buat kawan. Apabila kita dengar kata-kata dia, pengetahuan kita tentang agama, tentang Allah bertambah. Kegairahan kita terhadap dakwah bertambah. Yang ni bagus buat kawan. Orang yang macam mana pula yang tak bagus buat kawan? Tak bagus buat kawan baik, berkawan-kawan juga tak boleh buat kawan baik. Apabila terpandang atau teringat sahaja dirinya, kita terus teringat akan keseronokan dunia. Kita tengah duduk lepak-lepak, nampak dia lalu. Dia seorang ni geng pergi karaoke kan. Geng pergi disco dulu kan. Rasa seronok kat situ pula. Teringat keseronokan dunia. Yang tu tak bagi buat kawan. Terasa selesa nak buat perkara tak baik. Contoh tadi duduk tepi jalan, dah tahu dah budak sekolah nak lalu, budak-budak perempuan kena 4 ke 5 nak lalu, cantik-cantik kan. Nak kacau paling kurang, hai. Tiba-tiba datang Pak Mat. Di Pak Mat lain lah pula. Hai. Pak Mat duduk sebelah pula. Pak Mat balik seronok budak balik kan. Tadi niat nak kata hai je. Bila Pak Mat ni duduk sebelah, lagi panjang dia nak kacau budak perempuan tadi. Sebab tahu dah Pak Mat ni memang geng-geng kan, memang regu kan. Jenis yang tu tak elok buat kawan. Terasa selesa nak buat perkara tak baik. Mula-mula tak selesa lah. Dia cadang nak sebut hai saja. Bila Pak Mat tu duduk sebelah, dan dia rasa selesa nak cerita panjang lagi. Tidak mengingatkan kita kepada Allah, agama dan dakwah, ataupun tidak teringat majlis yang baik-baik, sebaliknya teringat majlis-majlis yang tidak baik. Jumpa kawan kita di pasar malam, tarah ni memang geng-geng judi kita ni. Duk buka daun sekali kan. Seronok. Terus teringat, nampak dia terus teringat majlis main judi. Jenisnya tu tak bagi buat kawan. Bagaimana dengan orang yang membuatkan kita teringat keduniaan dan agama sekaligus? Kita tengok orang tu, kita teringat dunia pun teringat agama pun teringat. Jenis ni bagus. Contoh dia pemimpin yang soleh. Kita tengok dia,
ketua kampung. Dalam masa yang sama kita tengok dia ni orang yang warak. Ahli perniagaan yang juga ahli tasawuf. Dia businessman. Kita jumpa aja Encik Ramli ni. Oh, Encik Ramli tu. Oh, dia tu ni jutawan tu. Dan dia jutawan yang soleh. Dua-dua sekali. Yang tu bagus. Askar yang warak. Jumpa kawan kita askar tapi kita tahu dia satu orang yang warak. Sultan yang zuhud. Buruh yang bersifat tabligh. Dia menyampaikan. Ahli sukan yang soleh. Nelayan yang alim dan lain-lain. Yang ni bagus. Jenis yang pertama tadi kita nampak saja dia, kita teringat agama tu. Yang tu bagus. Jenis yang kedua, kita nampak dia, kita teringat selain agama. Yang ni tak bagus. Jenis yang ketiga, kita nampak dia, kita teringat agama dan teringat selain agama. Dunia sekali. Jenis bagus juga. Sekarang nak masuklah pelajaran hari ini. Muka surat 284 daripada 762 muka surat. Kitab jilid yang pertama. Maksud dia baru 1/3 kitab kita ni, jilid yang pertama, dan ada 7 jilid lagi di rumah. Berkata Sayyidina Ali dalam salah satu pidatonya, ucapannya, diriku ini tergadai, aku adalah pemimpin. Sesungguhnya tidak menaruh hati kepada takwa oleh tanaman suatu kaum, dan tidak haus kepada petunjuk oleh pokoknya pokok. Manusia yang paling bodoh ialah orang yang tidak tahu diuntung. Kata Sayyidina Ali, tanam-tanaman ni dia tak perlukan kepada takwa. Yang perlukan kepada takwa ni manusia. Tapi manusia ni tak sedar dia. Dia kata macam tu. Begitu juga pokok-pokok dia tak perlukan kepada petunjuk. Yang perlukan kepada petunjuk ni manusia dan jin. Tapi manusia dan jin ni tak sedar diri, tak tahu diuntung. Jadi benda-benda selain manusia dan jin, mereka ni tak perlukan kepada agama ni. Yang perlukan agama ni manusia. Kebetulan pula agama ni diturunkan kepada manusia dan jin, yang mana bukit-bukit gunung ganang tak sanggup terima. Kita jangan sanggup, patut kita lah yang banyak berinteraksi dengan Al-Quran, berinteraksi dengan agama. Tapi seolah-olah sekarang ni agama tu untuk pokok-pokok, untuk sungai, untuk bukit-bukit. Manusia buat tak tahu je, padahal untuk dia tu. Sebab tu Sayyidina Ali kata takwa ni pokok-pokok tak perlu, tanam-tanaman tak perlu, manusia yang perlu. Jadi kena carilah takwa tu. Yang petunjuk tadi, hidayah tadi, pokok-pokok tak perlu, manusia yang perlu. Jadi manusia kenalah cari. Betul lah manusia ni tak tahu diuntung. Dah faham dah kita ni dipilih untuk berinteraksi dengan Al-Quran, yang gunung ganang tak sanggup terima. Tapi kita buat tak tahu je dengan Al-Quran dan isi dia tu. Ni manusia yang tak tahu diuntung. Kita dah terpilih, tapi kita tak mau. Manusia yang paling dimarah Tuhan ialah orang yang mengumpulkan ilmu. Dia kumpul ilmu, tapi untuk buat kekacauan, menghembuskan fitnah, sampai dinamakan dia manusia bayangan, lembaga lah ni. Dan orang yang berilmu yang paling hina. Dia tidak hidup dalam ilmu sehari pun yang terselamat. Ia berpagi-pagi menghasilkan ilmu dan memperbanyakkannya. Dia ni memang ahli ilmu, tapi dengan ilmu dia tu dia merosakkan umat manusia, bukan nak bagi baik.